dalam rancangan Islam Agamaku, dan telah pun berada di studio pada hari ini seorang lagi saudara baru kita, insyaAllah. Saya sangat berbesar hati dan juga mengalu-alukan kehadiran tetamu kita pada hari ini yang sudi berkongsi pengalaman beliau bersama dengan sahabat-sahabat pendengar, tak lain tak bukan Saudara Alfred Chong Sheng Wei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertamanya saya ingin ucapkan berbanyak terima kasih untuk Alfred kerana sudi menerima jemputan kami, dan dalam masa yang sama juga sudi berkongsi pengalaman Alfred sendiri untuk dijadikan iktibar, mungkin inspirasi dan juga motivasi pada rakan-rakan sahabat-sahabat pendengar. Jadi insyaAllah untuk sesi ta'aruf, sebelum kita berkongsi lebih panjang lebar lagi, mungkin Alfred dapat memperkenalkan diri Alfred sendiri, silakan. Okay. Nama saya Alfred Chong Sheng Wei, dan nama selepas saya pemuka Islam sama juga Alfred Chong Sheng Wei. Saya tidak tukar nama. Sebelum ni saya seorang penganut agama Buddhis. Sekarang bekerja di mana? Sekarang saya kerja di Prudential, attach dengan agensi LTH Group Asia. Sudah saya berkahwin? Belum. Sekarang masih bujang. Umur berapa? Sekarang umur 25. Alhamdulillah. Dan mungkin kita dapat berkongsi dengan sahabat-sahabat pendengar-pendengar kita dengan lebih lanjut lagi lah kan, pengalaman Alfred sendiri sebagai saudara seagama, saudara baru. Dan insyaAllah mungkin Alfred dapat berkongsi dengan kita bagaimana Alfred boleh tercetus minat untuk mendalami ajaran agama Islam, seterusnya melafazkan kalimah syahadah. Apa yang istimewanya agama Islam pada sudut pandangan Alfred sendiri, silakan. Okey. Yang first ialah masa saya kecil lagi lah, dalam usia 10 ke 11 lah, saya terdengar azan subuh. Masa tu rasa tenang lah, masa setiap kali dengar azan. Tapi masa tu saya tidak tahu lagi apa tu agama Islam. So masa tu pun tak ambil berat, ambil tahu tentang hal itulah. Dan sampai masa saya universiti, ada sekali saya pergi kunjung visit saya punya kawan masa raya. So masa tu nenek kepada kawan saya, dia telah share sedikit tentang Islam kepada saya. Masa tu yang saya mula menarik nak ambil tahu tentang Islam. So lepas tu saya pun tanya kawan saya, dan kawan saya recommend saya kepada seorang ustaz. Masa tu Alfred umur berapa? Masa tu 21 umur. Saya, dan selepas bertemu dengan ustaz tadi tu, so masa tu saya belajar tentang Islam lah dengan ustaz tu, dan lepas tu pun saya rasa dah bersedia. So saya pun mengucap 2 kalimah syahadah. Masa dah bersedia tu umur berapa? 21 juga. Maksudnya tidak ambil masa yang panjang lah ya? Tak masa. Yang rasa minat sangat pada ajaran Islam tu apa agaknya, perkara-perkara yang mendorong? Yang paling penting ialah konsep ketuhanan lah. Sebab dalam Islam percaya Tuhan itu satu, iaitu Allah saja. So itu yang satu poin yang sangat menarik saya lah. Dan sebenarnya sebelum ni ada banyak salah faham tentang Islam, seperti masuk Islam tu masuk Melayu. Selepas saya belajar tentang Islam, saya baru tahu rupanya bukan macam tu. So kita kena jelas Islam itu agama dan Melayu itu bangsa. So bangsa dengan agama tak boleh campur macam itulah. Dan ada lagi ialah masuk Islam kena tukar nama. Sebab selepas saya belajar, saya pun baru tahu rupanya tak semestinya kena tukar nama. Sebab dalam bagi bangsa Cina lah, nama tu memang sangat penting, sebab dia mengandungi nama keluarga kita. So itulah
poin yang saya tertarik dengan Islam. Saya dan kalau kebiasaannya lah kan, saya berkongsi ataupun membuat temu bual di kalangan tetamu-tetamu ataupun sahabat-sahabat yang kita jemput, ya, kebanyakan mereka ini dibesarkan di kalangan orang-orang Melayu, ya. Sebab tu mereka tertarik dengan cara hidup, dengan cara beragama mereka. Kalau macam Efrod, macam mana pula Efrod boleh rasa tertarik itu? Disebabkan berkawan tadi kan dengan ada beberapa orang yang beragama Islam dan juga Melayu lah kan. Mungkin Efrod ada pengalaman yang lain. Saya dibesarkan di komuniti Chinese saja. So memang tidak terdedah lah dengan kalau nak kata kawan Melayu tu tak banyak. Tak banyak. Walaupun masa sekolah menengah pun yang saya rapat dengan saya seorang je. Tapi dia pun tak pernah ceritakan tentang Islam kepada saya. So macam biasa je lah. So sampai masa universiti tu ada kenal 2-3 orang lagi kawan Melayu. So mereka pun tak cerita tentang Islam. Tapi satu kali itu saya pergi visit kawan tu masa raya, nenek dia baru cerita tentang Islam lah. Masa tu yang macam 3 poin lah. Dan hidayah tu tiba masa bila? Hidayah tu tiba, saya rasa masa saya kecil lagi lah. Masa tu saya dengar azan tu. Saya rasa itu yang first kali dapat hidayah lah. Saya masa umur berapa agaknya? Masa tu dalam 10 ke 11 lah. Masa tu Efrod mendengar azan. Apa perasaan Efrod masa tu? Masa tu rasa tenang. Itu yang saya masih ingat. Rasa tenang, sedap dengar azan. Dan juga perasaan tenang tu berbekas dalam hati Efrod sehinggalah Efrod dewasa. Ya. Dan Efrod bila dah matang kan orang kata, Efrod mengambil peluang untuk mempelajari, mengenali Islam secara lebih formal lah, lebih rasmi, dan seterusnya belajar tentang agama Islam. Dan mungkin Efrod dapat kongsikan saat-saat Efrod melafazkan syahadah tu bila waktunya? Dalam selepas 2 bulan macam tu saya belajar tentang Islam. Saya pun dah buat keputusan untuk melafazkan syahadah. So ada sekali tu masa itu pun appointment saya dengan ustaz untuk nak belajar Islam lah. So masa tu saya pun melafazkan syahadah. Di pejabat dia melafazkan syahadah tu. Di pejabat ustaz. Saya dan pada waktu itu, pada ketika itu, kalau Efrod masih ingat lah kan, keadaan Efrod pada ketika itu melafazkan syahadah tu, bagaimana situasi, bagaimana perasaannya, bagaimana rasanya? Rasanya yang saya dapat explain ialah macam syukur lah. Memang rasa tu rasa macam tenang. Ada rasa syahdu sampai keluar air mata ke? Itu hampir lah, tapi saya cuba tahan lah. Saya rasa sebab ya, rasa syahdu sangat kan keadaan ketika itu. Saya masa tu Efrod ditemani siapa kawan-kawan? Tak ada. Seorang saja. Seorang je. Dan masa Efrod mengambil keputusan untuk memeluk ajaran agama Islam, Efrod tidak mengambil masa yang lama lah, ada beberapa bulan saja. Dalam 2 bulan lah. Efrod belajar dan bagaimana ya Efrod mendapat kekuatan ya. Kadang-kadang kita berkongsi dengan sahabat-sahabat yang lain kan, ada yang ambil masa sehingga bertahun-tahun lamanya kan, ada melalui perjalanan yang sangat panjang kerana ada kekhawatiran, rasa takut, rasa tidak bersih dan sebagainya. Tapi Efrod sendiri dalam masa yang sangat singkat, bagaimana Efrod mengumpul kekuatan tu, keyakinan tu bahawa saya mesti nak, saya nak masuk Islam. Datang dari mana perasaan tu? Yang tu saya, keyakinan yang bagaimana? Yang perasaan tu saya tidak tahu macam mana nak jelaskan lah. Tapi yang saya rasa ialah masa tu selepas saya belajar tentang Islam, saya rasa takut. Sebab takut kalau saya
menangguhkan lagi. Mungkin nanti saya tidak ada peluang untuk melafazkan syahadah, sebab kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada saat seterusnya kan. So masa tu saya pun terus buat keputusan nak melafazkan syahadah lah. Saya dan pada waktu tu Efrat sudah pun belajar sedikit-sedikit tentang solat, tentang puasa. Ya, semua dah. Yang asas-asas dah belajar lah. Sudah belajar. Saya. Dan yang pastinya setiap orang kan dalam hidup ini melalui ujian, melalui cubaan, melalui cabaran kan. Saya percaya Efrat juga tidak terkecuali berdepan dengan cabaran-cabarannya. Kita nantikan apakah cabaran yang dilalui oleh Efrat. Untuk anda jangan ke mana-mana, pastikan terus setia bersama kami. Saya ada beberapa panduan untuk anda. Bukan wanita sahaja, lelaki pun sama. Kalau anda hendak berbelanja, senaraikan barangan yang hendak dibeli. Jangan membeli belah semasa anda lapar. Bawa wang secukupnya sahaja. Pastikan harga barang yang anda beli itu berpatutan. Beli barang secara tunai adalah lebih baik. Periksa tarikh luput barang tersebut. Dan utamakan barangan buatan Malaysia. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh IKIM FM, pilihan utama anda. Ya, pilihan utama anda, Radio Institute Kefahaman Islam Malaysia. Sekali lagi terima kasih banyak saya ucapkan kepada anda yang terus bersama kami. Kita bersama dalam rancangan Islam Agamaku dengan seorang lagi sahabat saya yang sudi bersama kita berkongsi tentang pengalaman beliau memeluk ajaran agama Islam. Cukup menarik sekali sebenarnya kita dapat berkongsi dengan saudara Alfred Chong Sheng Wei. Betul saya sebut nama? Betul. Alhamdulillah. Dan insyaAllah kita nak kongsikan sahabat-sahabat pendengar satu perkongsian yang cukup menarik sekali dari orang muda kita. InsyaAllah masih lagi muda, baru berusia 25 tahun ya. Dan insyaAllah memeluk agama Islam pada usia 21 tahun. Alhamdulillah. Dan mungkinlah kalau kita dapat menyingkap kembali kan Efrat, masa Efrat melafazkan syahadah telah pun kita kongsikan sebentar tadi, dan tentunya ada cabaran, ada tentangan juga dari kedua orang tua terutamanya kan. Dipulau oleh sahabat-sahabat, teman-teman, kawan-kawan kan, tentunya akan adalah kan melalui saat sebegitu. Kalau tidak keberatan lah mungkin Efrat dapat berkongsi dengan pendengar-pendengar kita bagaimana cabaran Efrat apabila sudah bergelar melafazkan syahadah bergelar seorang Islam, bagaimana respon ataupun tindak balas dari orang tua Efrat sendiri. Sebenarnya sebelum saya memeluk Islam, masa saya masih belajar tentang Islam, keluarga saya pun sudah tahu saya berminat dengan Islam. Masa itu mereka dah bagi hints lah. So mereka, parents pun ada panggil saya balik kampung untuk bincang lah. So masa tu memang banyak penentangan lah daripada bukan saja parents tapi adik-beradik pun sama lah. So selepas mereka tahu saya sudah memeluk Islam, mereka memang marah lah. Bukan saya parent tapi adik-beradik saya pun marah juga. Sebabnya common lah, ada banyak salah faham tentang Islam kan. So mereka anggap saya masuk Melayu dan saya bukan lagi anak mereka. So itu satu punca yang mereka menyebabkan mereka marah sangatlah. Dan juga yang ayah saya ada tanya tentang nama. Dia tanya adakah saya sudah tukar nama. So saya pun jelaskan kepada dia lah. So saya kata saya tak tukar nama, saya masih kekal nama saya, yang nama yang diberi oleh parent saya. So itu, selepas tu ayah saya pun rasa okey lah. Lembut hati. So lembut hati. So cuma mak saya ambil masa yang panjang sikit lah untuk terima keadaan saya lah. Sebab banyak dah lama itu salah faham tentang Islam kan. So mungkin perlukan sedikit masa untuk penjelasan kepada mereka. Dan masa Efrat telah memeluk Islam kan, macam mana Efrat explain ataupun memberitahu kepada ahli keluarga?
Ataupun diorang tengok effort solat ke, tak makan makanan diorang masak ke? Yang itu cuma saya Ataupun effort memang bagi tahu pada mereka yang effort adalah seorang Islam sekarang ni, tetapi masih lagi bangsa Cina, atau macam mana? Itu adalah saya ada cuba jelaskan. Saya walaupun saya dah memeluk agama Islam, saya masih Cina. Cuma kalau saya balik ataupun makan bersama, so cuba elakkan benda yang tak patutlah, yang haram lah ya. Yang haram. Tapi yang tentang bab solat tu saya tak bagi tahu mereka lah. Saya cuma sampai sekarang masih solat di luar, dalam bilik lah, secara diam-diam lah. Efrat tinggal dengan ibu dan ayah sekarang atau tinggal sendirian? Sekarang kerja Kapijas ni. Di sini saya sewa bilik lah. Saya dan kemudian mereka adik-beradik semua boleh terima lah sekarang ni, memang tidak ada masalah. Itu memang ambil masa yang panjang jugalah. Tapi sekarang alhamdulillah dah nampaknya okey lah. Masa tentangan-tentangan tu macam mana agaknya keadaan Efrat mendapat kekuatan untuk berdepan dengan cubaan tu? Selalu berdoa pada Allah. Pada mula-mulanya memang doa kepada Allah dan banyakkan solat tahajud lah. Saya dan pada mulanya tu macam mana? Pada mulanya bagaimana Efrat lakukan? Masa tu sebab saya masih belajar universiti itu di MMU Melaka. So masa tu ada 2-3 bulan sebenarnya saya takut nak balik kampung. So masa tu memang saya cuba elakkan nak balik lah. Tapi sebab sebabnya takut nanti marah ada apa kan. So saya masa tu memang jarang balik kampung. So saya cuma try my best to belajar sebanyak mungkin masa kat Melaka tu lah. Dan cuma ada satu experience lah yang mungkin itu pun kesalahan saya lah, silap saya. Ada satu kali saya balik kampung, balik Johor. So masa tu nak makan kan. So saya silap saya tanya soalan yang tak patut tanya. Iaitu saya tanya adakah makanan itu halal. So masa tu dah marahlah mak ayah. Marah macam diorang sensitif lah sensitif dengan perkara tu lah. So masa tu memang berlaku ada sedikit pergaduhan lah. Saya dan kemudian sehingga sekarang bagaimana pergaulan di antara Efrat dengan ibu ayah, dengan adik-beradik? Akan teruskan juga kan? Ya. Sekarang terus macam biasalah. Cuma saya setakat ni saya masih cuba elakkan bincang tentang agama lah. Sebab tak nak nanti berlaku pergaduhan, perselisihan faham lagi. Saya dan itulah Efrat selalu banyakkan solat tahajud banyakkan berdoa meminta kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk lembutkan hati ibu dan juga ayah lah. Setidak-tidaknya dia boleh terus menerima Efrat sebagai sebahagian dari keluarga anak mereka juga kan. Dan Efrat sendiri pun melayani orang tua dengan tidak ada sempadan macam biasa juga kan. Macam biasa. Saya dan kalau musim perayaan atau ada perayaan tertentu bagaimana? Kalau musim perayaan tu memang saya ada balik lah. Sebab selagi di perayaan tu ataupun saya tidak membuat perkara yang bercangkah dengan Islam, tu saya teruskan lah. Seperti Tahun Baru Cina yang ataupun Mooncake Festival yang biasa orang tahu. Itu biasanya saya ada balik lah. Ataupun kalau ada buat sambutan hari jadi ke semua, saya memang ada balik lah. Saya dan kalau hari
macam bulan Ramadan, puasa bagaimana? Yang tu pun macam biasa. Bulan Ramadan pun saya ada balik, dan saya juga teruskan puasa lah. Pernah ada puasa di rumah? Pernah. Mak sediakan sahur? Ada? Tak ada. Sebab waktu sahur awal kan, so mak tak bangun awal, so saya cuma, dan saya pun biasa makan roti saja, so yang secara yang simple lah. Tapi dia tahulah Efrat sedang berpuasa dan sebagainya. Masa berbuka tu dia juga tengok lah. Berbuka tu waktu dinner kan, so macam biasalah. Macam biasalah ya. Okey, dan cukup menarik sebenarnya perkongsian dari Efrat kan. Itu tentangan dan juga cabaran yang dilalui oleh Efrat, tapi nampak Alhamdulillah Efrat nampak tenang ya berdepan dengan cabaran-cabaran tu. Dan yang pastinya insya-Allah Islam tu memang mengajar, mendidik kita tentang kesabaran kan, tentang kebaikan, tentang perkara-perkara yang menjadikan kita seorang manusiawi yang penuh dengan kebaikan lah dalam diri kita kan. Ya, betul. Itu pun sebahagian dari, sebenarnya akhlak itu adalah sebahagian dari dakwah kan. Dalam masa yang sama juga saya kira Efrat juga sedang berdakwah sebenarnya dengan keluarga Efrat juga kan. Cuba, so kena banyak belajar lagi lah saya. Dan perkara mudah lah untuk kita berdakwah selain dari kata-kata adalah akhlak sendiri kan Efrat? Ya, betul. Saya okey, dan insyaAllah kita juga mungkin dapat berkongsi dengan Efrat ya, pandangan Efrat sendiri sebelum Efrat memeluk agama Islam kan. Mungkin Efrat juga berdepan dengan salah faham sebagaimana Efrat sebutkan di awal tadi kan. Salah faham tentang kalau masuk Islam tu maksudnya masuk Melayu. Mungkin ada juga pandangan-pandangan lain lah yang saya kira membatasi seseorang yang ingin memeluk agama Islam. Kita kongsikan selepas ini kepada anda. Jangan ke mana-mana, pastikan terus setia bersama kami. Untuk ketika ini insyaAllah meneruskan perkongsian kita, menerusi rancangan Islam Agamaku bersama dengan saudara Efrat di konti ketika ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya sudi bersama kita. InsyaAllah kita nak kongsikan pengalaman Efrat sendiri. Kalau sebelum Efrat masuk Islam kan, apa agaknya pandangan Efrat sendirilah secara peribadi terhadap ajaran agama Islam? Okey, yang pertama ialah masuk Islam itu masuk Melayu lah. Itu biasanya orang yang faham macam tu di Malaysia lah. So itu memang menyebabkan ramai orang juga menyebabkan banyak ramai orang takut nak memahami atau mendekati dengan Islam. Dan selain daripada itu ialah yang paling banyak orang tahu ialah Islam ialah terorisme. Sebab sebelum ni kita dah banyak baca dalam berita ataupun dalam news ataupun internet, banyak berita buruk tentang Islam dan banyak yang terorisme tu. So itu pun satu punca lah. Banyak ramai orang takut dengan Islam. Saya itulah di antara pandangan-pandangan kan sebelum masuk Islam. Dan juga tentang nama lah. Masuk Islam wajib tukar nama. Sedangkan tak begitu kan? Tak begitu, ya. Asalkan nama asal tu ada membawa maksud yang baik dan tidak berjangka dengan Islam, boleh kekalkan lah. Tak perlu nak tukar. Saya tak boleh tukar bukan. Saya dan kebanyakan ramai juga kan, kebanyakan orang-orang yang bukan Islam nak memeluk agama Islam, itulah sempadan, itulah kekangannya. Salah faham begitu kan. Kalau macam Efrat sendiri, keadaan Efrat bersama dengan ahli keluarga, ada saudara mara yang dah tahu Efrat? Mereka memang dah tahulah. Bagaimana agaknya kalau respon lah, tidak balas mereka? Mereka tak cakap banyak, cuma kalau masa bergaul bersama ataupun makan, mereka ada hormat saya lah. So mereka tak hidangkan yang
haram lah. Saya dan mereka tidak ada macam pulau ke ataupun cakap benda-benda yang tak bagus, tak baik ke, tidak ada ya? Alhamdulillah, tidak ada lah. Ya, mereka masih hubungan respect, baik lah, masih respect lah. Saya dan kalau kawan-kawan pula macam mana? Kawan-kawan saya pada mulanya apabila mereka tahu saya belajar Islam, nak masuk Islam tu, mereka anggap saya gila. Saya ya. Tapi saya pun ada cuba explain cuba jelaskan kepada mereka lah. So dah sekarang pun masih okey lagi. Okey ya, alhamdulillah. Dan kalau ikut pengalaman Efrat sendirilah kan, tentang agama Islam, agaknya sebab-sebab orang tak nak masuk agama Islam ni sebab apa? Adakah sebab orang Melayu tu sendiri tidak yalah, kalau di Malaysia lah kan. Kalau di Malaysia kita manusia kan, biasanya kita nampak ialah benda yang tak baik. Benda yang baik kita jarang nampak. So di Malaysia ni memang nak yang bukan Muslim, mereka selalu nampak orang Muslim buat benda yang tak baik. So mereka anggap itu ajaran agama. So itu salah satu halangan yang agak besar lah. Saya dan insyaAllah lebih banyak lagi perkongsian bersama dengan Efrat. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Kita akan kembali lagi sebentar saja nanti untuk kita berkongsi bersama Efrat. Mungkin Efrat dapat memberi nasihat-nasihat lah untuk teman-teman, sahabat-sahabat yang ingin kan memeluk agama Islam. Sebab kita pun dimaklumkan rancangan kita ni ramai juga di kalangan pendengar-pendengar kita yang bukan Islam juga turut mendengar kan, yang sangat berminat sebenarnya kepada ajaran agama Islam tapi belum lagi secara rasminya melafazkan syahadah. Dan insyaAllah kita akan berkongsi seketika nanti kepada anda. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Awak nak tahu tak, orang mukmin yang hebat itu, dia meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Dia bersedekah sampai kaya, bukan dah kaya baru bersedekah. Dia berdakwah sampai jadi alim, bukan dah alim baru berdakwah. Dia beramal sampai ikhlas, bukan dah ikhlas baru nak beramal. Pokok pangkalnya, kalau nak buat apa pun yang mendatangkan kebaikan, jangan bertangguh. Pesanan ikhlas ini untuk semua pendengar IKIM FM yang disayangi. Lagi terus bersama, insyaAllah terima kasih kita ucapkan kepada anda tak kira di mana juga anda berada di saat ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami masih lagi dalam rancangan Islam Agamaku bersama dengan saudara Efrat di konti ketika ini. Kita telah pun berkongsi pengalaman beliau cukup menarik kan. Seorang orang kata masih muda lagi lah, telah melalui jangka waktu yang singkat tetapi beliau sangat berani dan juga yakin bahawa Islam adalah agama yang benar ya. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah Tuhan yang satu yang perlu disembah, dan beliau tidak berfikir panjang, terus saja memeluk agama Islam dan terus istiqamah dalam melaksanakan amal ibadah dan juga orang kata praktis lah kan sebagai seorang Muslim. Jadi saya kira sehingga waktu ini Efrat masih lagi dalam proses belajar, terus belajar mendapat ilmu kan. Mungkin Efrat dapat berkongsilah bagaimana Efrat selalu menambah nilai dalam diri dari segi pendidikan Islam itu sendiri. Ada pergi kelas-kelas atau bagaimana? Saya selalu ada pergi kelas lah, menghadiri kelas agama, ataupun biasanya saya pergi kuliah di masjid ataupun surau. Dan saya juga ada masuk kursus-kursus yang dianjurkan oleh seperti IDT ataupun Magma ataupun NGO yang lain lah. Saya memang biasa melibatkan diri melibatkan diri dalam kursus-kursus seperti itulah. Saya untuk melanjutkan ilmu saya, mendapatkan ilmu sebanyak mungkin lah kan. Saya okey. Dan masa awal dulu peluk Islam, puasa semua tak jadi masalah pada Efrat? Pada mulanya memang tak ada masalah, sebab selepas saya memeluk Islam, saya pun dah mula
puasa sunat, puasa sunat Isnin dan Khamis. Saya alhamdulillah. So first time, pertama kali puasa. Susah tak puasa masa first time lah pertama kali? Tak. Boleh tahan, tak ada masalah. Boleh tahan, boleh tahan, tak ada masalah. Dan puasa Isnin Khamis hingga sekarang atau? Sekarang jarang dah. Sebab kerja saya. Tetapi selalu buat lah. Selalu buat juga lah kan. Patutlah slim. Kurus orangnya ya. Saya alhamdulillah. Dan insyaAllah kalau macam aktiviti dakwah ada effort terlibat? Saya tak terlibat, tak secara langsung lah. Saya cuma bantu buat preparation macam tu lah, ataupun yang background punya benda lah. Saya tidak turun padang yang buat dakwah lah kan, orang kata kerja belakang tabir. Tapi begitu aktif jugalah dengan Mekmar ya. Ya, saya memang aktif dalam Mekmar lah. Saya baik. Dan kita pun dah nak sampai ke penghujung kan, Efrod. Mungkin Efrod dapat berkongsi, memberi nasihat kepada pendengar-pendengar kita, terutama sekali mereka yang dah dilahirkan sebagai seorang Islam kan. Sebenarnya apa yang patut kita lakukan untuk menarik sahabat-sahabat kita yang bukan Islam supaya jatuh cinta, dan terus kita harap ramai-ramai lah menjadi Muslim kan, menjadi Islam, dan kita harap ramai-ramai dapat masuk syurga sama-sama kan, Efrod? Yang paling penting ialah kita perlu tunjukkan akhlak yang baik. Ya. Dan pada masa yang sama kita perlu mendekati kita sendiri dengan kawan-kawanan Muslim kita dan cuba jelaskan Islam kepada mereka lah, ataupun cari peluang untuk membetulkan salah faham mereka tentang Islam lah. Saya. Dan untuk mereka yang berminat kepada Islam kan, tapi belum ada orang kata kekuatan lagi, mungkin kita sebut sebagai hidayah tu tak sampai lagi lah kan, tapi memang ada minat, ada keinginan kepada Islam. Bagaimana nasihat Efrod pada mereka? Kepada mereka yang dah sedikit sebanyak ada faham tentang Islam, yang nasihat saya ialah jangan menangguh-nangguhkan lah. Cuba kuatkan diri dan mengucapkan syahadah secepat mungkin, sebab kita tidak tahu apa yang akan berlaku kepada kita. So apa kata kalau sebelum kita sebelum kita sempat mengucapkan 2 kalimah syahadah dan kita accident maut, kita akan rugi sampai bila-bila masa. So yang saya nasihat ialah kepada mereka yang belum mengucap 2 kalimah syahadah dan ada minat dengan Islam, jangan bertangguh lagi lah. Saya. Dan kepada sahabat-sahabat kan yang dah pun memeluk Islam, bagaimana nasihat Efrod juga supaya istiqamah sentiasa tu? Kadang-kadang susah lah Efrod kan nak istiqamah kan. Bila masuk Islam ni kan kita pun baru je saja nak kenal kan dengan agama, diuji pula dengan macam-macam, dengan cubaan dan sebagainya. Orang kata iman tu kadang-kadang naik dan turun, boleh goyah juga kan kadang-kadang. Jadi macam mana kita nak sentiasa kuat dan juga cekal? Nasihat saya ialah kena cari ustaz yang baik, boleh bagi nasihat dan motivasi kepada kita lah, macam mentor kita lah. Dan yang sama kita perlu belajar, jangan berhenti belajar. Dan juga kita perlu bergaul dengan persekitaran yang betul lah kan. Persekitaran yang betul, bergaul dengan kawan-kawan Muslim lah, yang boleh tolong kita lah, boleh guide kan, yang boleh guide kita. Yang itu sangat penting lah. Kalau tanpa pertolongan mereka atau nasihat mereka, mungkin
kita akan rasa down. Dan mungkin ada juga kes yang murtad selepas tu. Itu yang kita takut itu yang kita takut. Saya insyaAllah tu nasihat yang sangat berguna dari sahabat kita Efrat kan, untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru saja memeluk Islam, dan juga mungkin juga dah memeluk Islam tapi sering berhadapan dengan cubaan, cabaran dalam kehidupan kan. Setiap orang ada bahagian masing-masing dalam hidup kan. Tapi kalau keimanan yang kuat, keyakinan tinggi kepada Allah SWT, insyaAllah kita akan dapat melalui semua dugaan dan juga cabaran. Yang paling penting, sebagaimana Efrat katakan tadi, memilih persekitaran yang betul kan Efrat kan, orang yang tepat kan, berkawan dengan orang-orang yang boleh memandu kita kan Efrat kan. Yang paling penting ialah cari cikgu yang betul lah. Cikgu yang boleh didik kita, yang boleh guide kita dalam semoga kita menjadi seorang Muslim yang baik dan insyaAllah menjadi orang yang selamat dunia dan juga akhirat ya, yang terbimbing dengan jalan yang betul, jalan yang benar insyaAllah. Terima kasih banyak Efrat bersama kita pada hari ini, sudi berkongsi bersama kami. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian ini banyak memberi inspirasi, memberi iktibar ya, terutama sekali kepada kita juga sebenarnya seorang Islam yang dah dilahirkan sebagai seorang Muslim kan. Dan saya kira insyaAllah memberi kekuatan kepada kita lah untuk terus mendekatkan diri kita, memperbaikkan amal ibadat kita dan seterusnya mendekatkan diri kita dengan Allah Maha Besar. Terima kasih banyak Efrat sekali lagi. Okay, Efrat, ada kata-kata akhir, ucapan ke untuk mak dan juga ayah? Saya percaya diorang tengah dengar ni. Efrat, saya bagi peluang untuk Efrat ataupun sahabat-sahabat untuk bercakap bahasa. Efrat guna bahasa apa? Mandarin, Cantonese, Hokkien? Biasanya Mandarin. Boleh dalam bahasa Mandarin bagi sedikit ucapan pada mereka yang sedang mendengar. 妈妈，谢谢你们的养育之恩，因为我的事让你们操心，想跟你们讲对不起。不管发生什么事，我依然爱着你们。 Saya agaknya kalau dalam bahasa Melayu tu kan Efrat, apa maksudnya tu Efrat? Ya, Mama. Saya terima kasih membesarkan saya. Dan ya, Nama selalu bimbang tentang perkara saya. Saya nak cakap, saya nak minta maaf lah. No matter what happen, I still love you all. Saya, touching ya Efrat kan, ni pun rasa macam nak menitis pula air mata dengar tu kan. InsyaAllah harap-harap baik-baik sajalah kan ibu dan juga ayah Efrat, dan mendengarkan program kita pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan kasih sayang tidak akan hilang walau apapun yang terjadi kan. Kasih sayang tu akan terus mekar, akan terus kuat, ukhuwah tu akan tetap juga terjalin. Seperti kata pepatah, air dicincang tidak akan putus kan Efrat kan. Hubungan kekeluargaan tu tetap juga akan berterusan. InsyaAllah terima kasih banyak Efrat bersama pada hari ini. InsyaAllah ada rezeki, ada kelapangan lain kita bertemu lagi Efrat ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.